Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Suratul Yusuf ayat 111. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din az-zahirin, la'aduwwihim qahirin, la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min al-la'wa." Hatta ya'tiyahum amrullah wahum kazalik. Masih ada secara berterusan dalam kalangan umatku kumpulan yang menegakkan agama Islam dengan gagah perkasa menghadapi musuh, sehingga tidak boleh dimudaratkan oleh penentang mereka, melainkan mereka menghadapi kesusahan sehingga datangnya ketetapan daripada Allah, yakni membinasakan musuh dan memberikan kemenangan dalam keadaan mereka meneruskan perjuangan, keadaan mereka tidak berganjak. Qalu ya Rasulullah wa ainahum. Lalu para sahabat bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah mereka berada? Qala bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Tajuk kuliah kita pada malam ini ialah Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Sebelum kita mulakan perbahasan kita pada malam ini, saya ingin mengajak kepada tuan-tuan untuk melihat peta ini, peta yang dicatatkan kurang lebih dalam 1800, iaitu Map of Palestine or the Holy Land. Palestin adalah sebuah negara bangsa yang meliputi di dalamnya wilayah-wilayah Judea, Samaria, Galili, Galili yang atas sekali tu, dan yang sebelah sini Peria, dan tak ada nama Israel pun. Judea ini kita faham maksudnya Yahudi, makanya Yahudi adalah sebahagian daripada wilayah Palestin, ataupun disebut dalam Old Testament, yakni kitab Yahudi sendiri, Map of Palestine, juga dinamakan dengan Palestine. Baik, Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya, yakni Masjidil Aqsa dan sekelilingnya meliputi negara Palestin dan juga Jordan. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Suratul Isra ayat yang pertama. Surah ini dinamakan surah Isra, artinya berjalan, yakni perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Atas sebab inilah, atas
ayat yang pertama inilah, maka surah ini dinamakan surah Isra. Selain daripada namanya surah Isra, dinamakan juga surah ini dengan surah Bani Israel, kerana di dalam surah ini menceritakan perihal Bani Israel dan juga negara yang terletak di Baitul Maqdis. Dan surah ini adalah surah yang ke-17, terletak di tengah-tengah Mashaf. Bersebelahan dengan surah Isra ialah suratul Kahfi, yang menunjukkan bahawa ada kesinambungan antara suratul Isra dan juga suratul Kahfi. Pada satu ketika Nabi SAW ditanyakan oleh para sahabat, ditanyakan oleh Quraisy, yang mana soalan ini datangnya daripada rabai-rabai Yahudi ataupun pendeta-pendeta Yahudi, bila mana mereka dikhabarkan bahawa Nabi yang mereka ceritakan, Nabi akhir zaman yang mereka nanti-nantikan itu telah pun muncul di negara Mekah. Lalu kata Yahudi tersebut, kalau benarlah sebagaimana yang kamu dakwa, tanyakan dia 3 soalan. Pertama, tanyakan dia perihal mengenai Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanyakan perihal mengenai Zulkarnain. Dan yang ketiga, tanyakanlah dia tentang roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Wa yas'alunaka an Zulkarnain wa yas'aluna ashabul kahfi wa yas'alunaka 'anil ruh. 3 soalan. 2 soalan dijawab dalam suratul Kahfi dan 1 soalan dijawab dalam suratul Isra. Suratul Isra itu perihal mengenai roh dijawab dalam suratul Isra. Manakala 2 soalan dalam kisah Ashabul Kahfi dan juga Zulkarnain itu dijawab dalam suratul Kahfi. Menunjukkan bahawa kedua surah ini ada persamaan. Di dalam ayat yang pertama ini, Allah Ta'ala sebut ada 2 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjidil Aqsa di Palestin. Aqsa maksudnya masjid yang paling jauh. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa mana dahulu yang lebih dahulu diciptakan ataupun dibina. Maka Nabi SAW menjawab Masjidil Haram. Ini berasaskan firman Allah Ta'ala, inna awwalu baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula diciptakan untuk manusia beribadah di dalamnya itu ialah Bakkah, yakni Mekah, yang terletak di Mekah. Ini Masjidil Haram yang berada di Mekah. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk kepada sekalian alam. Wa hudan lil alamin juga diertikan dengan maksud kiblah. Artinya solatlah di mana-mana pun, baik di Malaysia, baik di Jordan, baik di Mesir, baik di Eropah. Apabila nak mendirikan solat, hendaklah menghadap Kaabah, yakni menghadap Mekah. Kenapa Mekah? Kerana di dalam Mekah itu ada Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Kerana di dalam Masjidil Haram itu ada Kaabah. Makanya kita menghadap Mekah adalah kerana terletaknya Kaabah di situ. Dan yang kedua, dibina Masjidil Aqsa. Dan pembinaan Masjidil Aqsa itu, kata sahabat, berapa lamakah tempoh pembinaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Nabi sebut 40 tahun. Di kalangan ulama khilaf, siapakah yang membina Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa? Pendapat pertama mengatakan bahawa orang yang mula-mula membina Masjidil Haram ialah Nabi Adam AS. Setelah Nabi Adam diturunkan di dunia, Nabi Adam melihat para malaikat di dunia ini tawaf di satu tempat, iaitu di Mekah. Manakala malaikat yang berada di langit pula tawaf di Baitul Ma'mur. Maka ada yang mengatakan bahawa Nabi Adam lah orang yang mula-mula meletakkan batu asas Kaabah itu. Dan 40 tahun kemudian anak baginda yang membina Masjidil Aqsa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa yang membina Masjidil Aqsa ialah Sam bin Nuh. Setelah Nabi Adam membina Masjidil Haram, dan Sam bin Nuh anak Nabi Nuh yang membina Masjidil Aqsa. Sudah tentulah pendapat ini ditolak. Kerana jarak antara Nabi Adam dan juga Sam bin Nuh itu sangatlah jauh. Nabi Nuh saja umurnya 950 tahun. Kan, jadi pendapat yang kedua itu tolak. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahawa yang membina Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Masjidil Haram dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Ismail sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran. Manakala Masjidil Aqsa dibina oleh anaknya Ishak. Ada satu riwayat, barangkali riwayat ini ialah riwayat Israiliyat. Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan bahawa Nabi Ibrahim berasal daripada Iraq, dan manakala isterinya Sarah berasal daripada Haran. Haran iaitu terletak di utara Turki, di sebelah timur. Maknanya ada pesi-pesi Turki. Dan ketika Nabi Ishak dilahirkan, Nabi Ishak telah dibesarkan di Haran, yakni di belah-belah Turki. Dan baginda pun mendapat jodoh ketika di sana. Manakala Nabi Ibrahim berkampung di Palestin itu di Hebron. Hebron adalah tempat di mana sekarang ini terdapatnya makam Nabi Allah Ibrahim, makam isterinya Ishak, makam Sarah, makam anaknya Ishak, makam isteri kepada Nabi Ishak, Rifkah, dan makam kepada kepada Ishak iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Dan disitulah perkampungan Nabi Allah Ibrahim. Pernah satu ketika Nabi Ishak balik daripada Haran menuju ke Hebron. Beliau singgah di suatu tempat yang dikenali sebagai Sakhra. Sakhra ni batu besar. Dan baginda telah tertidur. Dan baginda telah bermimpi bahawa baginda telah melihat turun naiknya malaikat di batu tersebut. Maka beliau menandakan tempat tersebut, dan lalu baginda telah membina masjid di situ yang dikenali sebagai Masjidil Aqsa. Dulu dikenali sebagai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Bait maksudnya rumah, Maqdis maksudnya suci. Di dalam bahasa Hebrew, Baitul Maqdis disebut Beit HaMikdash. Beit maksudnya rumah, Mikdash maksudnya suci dalam bahasa Hebrew. Artinya bahasa Arab dan bahasa Hebrew dia hampir sama maknanya, iaitu rumah suci. Ya, faham Okey. Kemudian apa yang kita nak bincangkan di sini ialah, di sinilah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi SAW di suatu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Untuk apa? Untuk kami perlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Disebut dalam satu hadis, ketika Nabi SAW menaiki burak bersama Jibril, maka Nabi sampai di suatu tempat di kawasan kebun-kebun kurma. Lalu Jibril memerintahkan kepada Nabi turun dan solat. Inzil fasalli, turun dan solat. Fanazala fasalla, maka Nabi turun dan Nabi solat. Setelah Nabi selesai solat, Jibril bertanya kepada Nabi, atadri aina solaita? Adakah kamu tahu di mana kamu solat ni? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan, laqad salaita bi Tayyibah wa ilaiha muhajarah. Sesungguhnya engkau telah solat di Tayyibah, yakni di Madinah. Di sinilah nanti akan berlakunya penghijrahan. Maka tempat yang dimasukkan itu ialah Madinah. Okay. Kemudian Nabi meneruskan lagi perjalanan sehinggalah Nabi Nabi sampai di satu tempat dan diperintahkan oleh Jibril untuk turun. Inzil fasalli, turun dan solat. Fanazala fasalla, maka Nabi turun dan Nabi solat. Maka setelah Nabi selesai solat, maka sekali lagi Jibril bertanya kepada Nabi, atadri aina solaita? Kamu tahu tak di mana kamu solat ini? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan kepada Nabi, laqad salaita bi turi saida haitsu kalamallahu Musa taklima. Sesungguhnya engkau telah solat di Tur Sina. Di sinilah berlakunya peristiwa Nabi Musa berbicara atau berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Dan di sinilah tempat di mana Allah Ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi meneruskan lagi perjalanan. Ketika Nabi meneruskan perjalanan, maka Nabi ternampak Nabi Musa AS sedang solat di dalam kuburnya.
Sehinggalah Nabi sampai di suatu tempat, maka Nabi diperintahkan oleh Jibril untuk turun dan solat. Maka Nabi turun dan solat. Maka sekali lagi Jibril bertanya kepada Nabi, atadri aina solatah? Kamu tahu tak di mana kamu solat? Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan, laqad salaita bi baitil laham haitsu wulida Isa alaihi salam. Sesungguhnya engkau telah solat di Baitul Laham. Baitul Laham, bait itu maksudnya rumah, laham maksudnya daging. Ataupun disebut sebagai Bethlehem atau Baitul Laham. Bait Laham. Bait dalam bahasa Hebrew maksudnya rumah, laham maksudnya susu. Sebutan sama tapi makna lain sikit. Ada sebutan yang hampir sama dan maknanya sama, seperti Shalom. Shalom maksudnya sampaikan salam. Dalam bahasa Arab salam, bahasa Hebrew Shalom. Baitul Maqdis dalam bahasa Arab, Bait Hamikdas dalam bahasa Hebrew ataupun Arami. Begitu juga Yaumus Sabt, hari Sabtu, ataupun disebut Yom Sabat dalam bahasa Hebrew, maksudnya hari Sabtu. Iaitu perkataan hampir sama dan makna pun hampir sama. Kemudian Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Dan ketika Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, Nabi telah disambut oleh para Nabi, oleh para rasul yang lain yang sedang menanti-nantikan kedatangan Nabi SAW. Menjadi khilaf di kalangan para ulama, adakah Nabi SAW bertemu dengan para Nabi itu dan Rasul itu roh ataupun roh dan jasad? Menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan Nabi bertemu dengan para Nabi itu roh, melainkan Nabi Isa alaihissalam. Dan ada juga pendapat yang mengatakan Nabi SAW bertemu dengan roh dan jasad. Nabi bertemu dengan roh dan jasad. Dan itulah dia keistimewaan Baitul Maqdis, yang Allah Ta'ala sebut Alladzi barakna haulah, yang kami berkati di sekelilingnya. Ini berikutan Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, sesungguhnya jasad-jasad para rasul itu tidak dimakan tanah. Maka dan ketika Nabi sampai, Masjid Al-Aqsa itu tidaklah seperti ini, yang terdiri daripada Kubah Sakhra ataupun Masjid Qibli. Kubah Sakhra yang tengah-tengah dan Masjid Qibli yang hujung sekali. Mana satu yang dikatakan Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa ialah keseluruhan ni, 4 segi ni, yang mana keluasannya ialah 144,000 meter persegi, maknanya semua. Dan ketika Nabi SAW sampai, yang ada hanyalah runtuhan-runtuhan bangunan, dan di tengah-tengahnya adalah sakhra, yakni batu besar. Batu besar. Dan itulah tempat di mana nantinya Nabi SAW akan bermi'raj, yang dia diangkatkan ke langit. Ketika Nabi SAW sampai, dia tidaklah seperti ini, dia tanah lapang. Ada sikit tengah-tengah tu ialah sakhra, yakni batu besar. Dan timbul persoalan lagi, ketika Nabi SAW sampai, Nabi terdengar panggilan solat, maka Nabi pun membuat saf sebagaimana para Nabi yang lain membuat saf. Kemudian datang malaikat Jibril memegang tangan Nabi dan membawa Nabi ke hadapan untuk memimpin solat. Maka persoalannya, di manakah arah kiblat Nabi SAW? Itu persoalannya. Jadi ada yang mengatakan bahawa kiblat di Baitul Maqdis itu ialah sakhra, yakni batu besar. Kan? Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam tafsir Qurtubi, riwayat daripada Abi Aliyah Ar-Riyahi annahu qala kana Salih alaihi salam yusalli wa qiblatu ila Ka'bah, wa kana Musa alaihi salam yusalli ila sakhra nahwi al-Ka'bah wa hiya qiblatul anbiya kulluhum. Artinya daripada Abi Aliyah Ar-Riyahi mengatakan bahawa Nabi Saleh ni kat mana tempat dia? Di Madain Saleh, di utara daripada Madinah, di tanah Arab. Ketika baginda solat, kiblat baginda itu ialah Kaabah, yang ini menghadap ke arah Mekah. Manakala wa kana Musa alaihi salam yusalli ila sakhra,
Manakala Nabi Musa pula ketika dia solat itu dia menghadap Sakhra, yakni di Baitul Maqdis. Nahwil Kaabah, sebagaimana Kaabah. Kaabah menjadi kiblat di tengah-tengah pada Masjidil Haram, dan juga Sakhra menjadi kiblat tengah-tengah pada Masjidil Aqsa. Wahya kiblatul anbiya kullahum, dan juga menjadi kiblat para nabi ketika mereka sampai di Masjidil Aqsa. Ingat, Masjidil Aqsa dibina siapa? Ni zaman Nabi Isa alaihissalam, awal lagi. Okey, itu dia. Jadi makanya Sakhra adalah merupakan kiblat. Jadi sebab itulah apabila Nabi SAW diperintahkan hijrah ke Madinah, Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya solat itu menghadap ke Masjidil Aqsa, nak menunjukkan bahawa baik Kaabah di Mekah ataupun di Masjidil Aqsa, kiblatnya itu milik Allah. Menunjukkan bahawa timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terpulang kepada Allah Ta'ala nak suruh menghadap mana. Dan sebagai seorang hamba, dia kena taat. Kalau Allah kata menghadap Mekah, Mekah. Kalau dia kata menghadap Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Dan setelah Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah, kena ikut. Itu. Jadi nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua nak menunjukkan ada kesinambungan antara Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjidil Aqsa. Okey. Nah, ketika Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa dan Nabi memimpin solat, Nabi menghadap Sakhra. Itu di mana kedudukan Nabi? Maka ada yang mengatakan Nabi memimpin solat itu tempatnya di sini. Nampak tak? Nampak? Yang kecil tu. Kan? Ni. Okey. Kalau tak nampak, cuba fokus. Kan? Ataupun Ustaz besarkan macam ni. Nampak? Lagi nampak. Ni yang warna biru ni. Kan? Yang besar tu, yang kuning tu kubah Sakhra. Maka di sinilah Nabi yang dikatakan ini dipanggil kubah Nabi. Kubah Nabi, di mana Nabi memimpin solat dan Nabi menghadap Sakhra. Okey. Jadi kalau kita pandang daripada sisi atas, dia begini. Ni. Sini Okey. Dan kiblat mana? Sana. Sebenarnya gambar ni terbalik. Sebenarnya Mekah tu berada di selatan. Jadi kalau gambar itu terbalik, maknanya dia ni atas lah. Menghadap. Dan Nabi menghadap Sakhra. Dan ada yang menarik tentang Sakhra ni. Sakhra ni Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qaf. Dalam suratul Qaf ayat 41, wastami yauma yunadil munadi min makanil qarib. Artinya, dengarlah wahai Muhammad pada hari yang mana panggilan daripada yang memanggil daripada tempat yang dekat. Makanil qarib artinya tempat yang paling dekat. Paling dekat dengan apa? Maka ulama tafsir mengatakan paling dekat dengan langit. Tempat yang dimaksudkan min makanil qarib itu tempat yang paling dekat dengan langit. Yang kedua, siapa yang memanggil? Yang memanggil ini ialah malaikat Israfil. Menurut Ka'ab al-Akhbar, Ka'ab ni siapa? Ka'ab ni ialah ahli kitab, yakni orang Yahudi masuk Islam di zaman Sayyidina Umar al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar al-Khattab. Dan beliau ni seorang yang fasih, yakni mahir dalam kitab Taurat. Dan menjadi kebiasaan para sahabat apabila Nabi telah wafat, ada ayat-ayat Al-Quran yang persis sama dengan kitab Taurat. Maka Nabi SAW, maka sahabat akan tanya apa maksud dia. Jadi kalau mereka tahu ataupun mereka mempunyai maklumat perihal mengenai perkara tersebut, antaranya ialah Sakhra. Kerana Sakhra juga disebut dalam kitab Taurat yang merupakan kiblat kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata Ka'ab al-Akhbar, wastami yauma yunadil munadi min makanil qarib, ayat dalam surah Al-Qaf ayat yang 41 ini menjelaskan tentang apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua, maka malaikat Israfil telah berdiri di atas Sakhra, di atas batu ni. Lalu dia telah memanggil semua tulang belulang yang telah reput, manusia ni lah, dengan mengatakan, ya ayyatuhal izamul baliyah, wahai tulang-tulang yang telah reput, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kamu untuk berkumpul.
Hal ini sama dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila mana Nabi Allah Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Wahai Allah, bagaimana aku nak tahu bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Ibrahim, afalam tu'min ya Ibrahim? Afalam tu'min, adakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, bahkan aku beriman, walakin litatma'innal qulub, akan tetapi nak menyedakkan hati je, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim agar memilih 4 ekor burung yang berlainan, lalu dicincang dan dicantumkan, dicampur, kemudian dipecahkan kepada 4 bahagian. Dah campur semua tu, dah bercampur bahagian, letakkan satu bahagian di atas bukit dan satu lagi bahagian ke bukit yang lain, begitulah seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit yang lain. Maka Nabi Ibrahim pun memanggil burung tersebut, maka bahagian burung itu akan datang kepada Nabi Ibrahim dalam keadaan segera. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim, yang mengatakan bagaimana saat mula-mula Allah Ta'ala nak menghidupkan yang telah mati, iaitu malaikat Israfil berdiri di atas sakhra, lalu dengan memanggil semua anggota badan ni, anggota-anggota ni, jasad-jasad manusia yang telah hancur ini untuk berdiri, untuk bangun. Dan hal ini sama juga kisah dengan Uzair, yang Allah telah matikan selama 100 tahun di Baitul Maqdis, di tempat yang sama. Sebab itulah dikatakan allazi barakna haulah, yang kami berkati Masjidil Aqsa, dan juga Baitul Maqdis kerana keberkatan yang ada pada Masjidil Aqsa. Jadi ajaib, ini perkara-perkara yang ajaib yang berlaku di sekitar Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Kan? Barangkali tuan-tuan nak tengok batu tu macam mana. Yang dikatakan Sahra itu ialah batu besar ni dalamnya. Ini adalah gambar daripada atas, dan gambar daripada atas Sahra ni, batu ni. Ni Sahra. Okey, batu Sahra ni. Dan ini ada tangga. Dan tangga ini tujuannya untuk masuk ke dalam batu. Okey. Dan inilah batu Sahra yang asalnya, yang mana kubah ni dibina kemudian. Ustaz patah balik gambar. Adapun kubah ni, ini dibina di zaman Al-Malik Marwan. Al-Malik Marwan ni zaman-zaman kemudian lagi. Masa Nabi datang ni, yang ada adalah hanya runtuhan-runtuhan bangunan, tak ada bangunan pun. Yang ada runtuhan bangunan, kesan daripada serangan Rom ke atas bandar Baitul Maqdis. Itu kena ingat kan, serangan Rom ke atas Baitul Maqdis. Sebab semua poin yang Ustaz cakap ni akan Ustaz cantumkan pada penghujung ceramah kita, yakni pembentangan kita. Bila nak ceramah malam ni ke rasa tak sempat kot, panjang cerita dia, jadi mungkin bukan malam ni, tapi Ustaz nak bagi poin-poin tu je. Okay? Semua binaan-binaan ini dibina di zaman Al-Malik Marwan. Mungkin tuan-tuan tertanya ni apa? Yang tepi tu, yang kecil tu, yang persis seperti kubah Sahra ni, dia panggil prototype. Artinya ketika mereka nak buat di zaman Al-Malik Marwan, ketika nak buat kubah ni, dia buat prototype dulu. Bila dia buat prototype dah siap semua, maka persis seperti ini dibuat kat sini. Okey, bila dia dah siap semua tu, lepas tu sayang pula nak buang, jadi dikekalkan. Yang lain itulah cerita. Jadi maksudnya ketika Nabi SAW sampai, tak ada semua ni, yang ada hanyalah batu saja. Okey, balik kepada batu tadi. Maka di sinilah yang dikatakan batu Sahra, yang batu besar tersebut. Dan di manakah tempat Nabi SAW berdiri dan dimi'rajkan? Dan ada yang kata di menara tersebut. Nampak menara ni? Ni. Okay, itulah menara. Okay, tempat di mana Nabi berdiri di hujung batu tu, lalu Nabi dimi'rajkan. Ada orang kata batu tu, kalau menara tu kita pegang batu kat situ, memang batunya wangi. Itu orang katalah. Masa Ustaz pergi, Ustaz masukkan tangan, dan ternyata memang wangi pun. Tak tahulah sebab wangi dia asal ataupun orang ternyata wangi, tapi kita kata wangilah. Kan. Maka mereka mengatakan bahawa di sinilah tempat di mana Nabi SAW dimi'rajkan. Terus ke azan. Okey, kita berhenti sekejap, azan.
an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati as-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Baik. Okey, jadi ini sedikit gambaran tuan-tuan, dan di sini ada lubang. Lubang ni untuk masukkan lampu lah. Jadi Nabi ni SAW dia dimi'rajkan ketika itu di atas bukit, bukan dalam bukit. Jadi ada yang mendakwa bahawa ketika Nabi SAW dimi'rajkan, batu ni terangkat, terapung. Betul ke? Kita tengok gambar kat sini. Tak betul. Batu tak tergantung pun. Ketika ini gambaran dalam daripada tangga tadi masuk ke dalam, inilah suasana dalam ruang batu tersebut. Dan ruang batu ni kecil je. Dibandingkan batu tu dia luas lagi. Sikit je, kecil je. Kalau kita tengok balik patah ni, ruang dia sini. Okey. Ruang dia kecil je, separuh. Selebihnya batu tu besar. Okey, jadi dia tak penuh. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada belah dalam ni, begini. Dan tak ada yang tergantung. Kalau kita tengok daripada atas sampai ke bawah tu, sama cantum. Okey, jadi ni maksud menunjukkan bahawa batu itu tidaklah tergantung. Kalau kita patah pusing 180 darjah, bahagian belakang ni, maaf, ni, ni, maknanya dia bercantum, dia tak ada tergantung pun. Okey. Jadi ni dikatakan ruang dalam, dalam batu dan sakra. Dan inilah tangga untuk masuk ke dalam batu tadi yang daripada atas tadi masuk ke dalam. Ni ruang. Jadi kalau kita potong rentas, buat potongan rentas pada batu ini, ialah kita akan nampak seperti ini. Okey. Yang atas tu ialah Masjid Sakhra, ada menara tengah tu, ni. Okey. Menara tu yang kita katakan bahawa tempat Nabi berdiri dan Nabi dimi'rajkan. Okey. Ada lubang. Okey, lubang tu ialah lubang yang untuk masukkan lampu. Tak muat pun kalau orang duduk dalam tu nak keluar, tak ada. Ada yang kata masuk nanti lubang tu Nabi keluar naik. Tak muat, kecil je, lubang tu kecil je. Cukup-cukup untuk masuk lampu je. Okey, itu ruang dia. Jadi tangga, dan ini ruang solat yang tadi. Sedangkan batu ni penuh ni. Okey, jadi batu tu penuh. Jadi tidak ada menunjukkan bahawa batu itu terangkat, tak ada. Okey, jelas ni kita tunjuk semua ni. Sebab apa Ustaz tunjuk? Kita tak pasti akan datang bagaimana dengan Masjid Al-Aqsa ni. Okey, tuan-tuan pun dah tahu situasi, kan? Dan sekarang pun kita pun dah dengar cerita Gaza, tentera Israel dah masuk dah fasa keberapa dah ni, dan ada tempat-tempat lubang yang mereka dah jumpa, dan mereka dah mula gunakan gas pembunuh dan sebagainya. Lepas pada dapat Gaza, dia akan dia ambil lah ni bila-bila masa, kan? Jadi kita nak tunjukkan pada tuan-tuan ni. Dan Ustaz pun dah tak ada lagi dah kempen-kempen nak pergi ke Baitul Maqdis lagi. Kita melihat keadaan sudah tidak selamat lagi dah. Jadi ni Ustaz nak tunjukkan pada tuan-tuan. Jadi itulah ni gambaran-gambar atas ni, dia ambil gambar lama ni. Cuma tuan-tuan jangan tanya bawah ruang ni apa. Ni ada ruang kosong, kan? Dan Ustaz pun tak tahu. Jadi bila Ustaz kata Ustaz tak tahu, jangan tanya, kan? Ustaz ni barangkali ni memang Ustaz tak tahu, kan? Itu je. Dan kat situ pun dia tulis, dia pun tak tahu ruang dalam tu apa. Kalau yang lukis pun tak tahu, jangan tanya Ustaz lah. Ustaz lagi dah tak tahu. Okey, Ustaz saya cukup sampai di situ sebagai siri yang pertama, kan? Baru dapat mukadimah je baru ni. Lepas ni kita akan mula masuk perbahasan tentang Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Ini peringkat yang kedua, lebih menarik lagi. Nanti kita akan tengok bagaimana sejarah yang berlaku hinggalah membawa kepada peristiwa yang terdekat ni. Tadi ni baru intro je baru. Dah habis masuk baru intro je. Ya, baru intro je baru tu. Tu dia.
Itu saja, yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.